Kebajikan kesihatan terutamanya untuk golongan warga emas dan juga OKU ini bukan sahaja dititik beratkan di peringkat persekutuan, malah di peringkat negeri juga. Jadi untuk pengetahuan anda semua, Pahang adalah antara negeri yang melaksanakan beberapa inisiatif untuk membantu golongan warga emas dan juga OKU yang tidak berkemampuan, terutamanya di negeri Pahang. Jadi lanjutan ini berkenaan program yang dilaksanakan ini, kita bersama Yang Berhormat Datuk Hajah Sabariah Saidan, Exco Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Datuk Sabariah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Syahda. Terima kasih. Okey, banyak sebenarnya inisiatif yang dilaksanakan oleh negeri Pahang. Saya difahamkan antara program yang dilaksanakan adalah Pahang First. Mungkin sedikit mukadimah berkenaan dengan inisiatif Pahang First ini dan bagaimana ia boleh membantu golongan warga emas dan juga OKU di bawah program Pahang First ini. Okey, sebenarnya Pahang First ini adalah satu inisiatif kerajaan bagi kita memperkenalkan kebajikan bukan sahaja kepada golongan warga emas dan juga OKU, malahan semua rakyat negeri Pahang keseluruhannya. Dan alhamdulillah kita kerajaan negeri Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja Haji Wan Rosli bin Wan Ismail, itu Menteri Besar Pahang, kita memberi bantuan kepada rakyat negeri Pahang daripada yang mula lahir hingga ke warga emas. Itu adalah inisiatif untuk Pahang First lah. Dan salah satunya adalah kad warga emas ataupun kad kesihatan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi kad kesihatan makmur negeri Pahang namanya secara penuh. Jadi bagaimana kad ini boleh memberikan manfaat kepada golongan warga emas? Okey, bukan makmur negeri Pahang, makmur kasih. Makmur kasih. Kad kesihatan ini dinamakan kad kesihatan makmur kasih. Di mana kad kesihatan ini kita berikan kepada warga emas dan juga OKU yang berkelayakan. Dan sudah tentulah kita beri tumpuan kepada golongan B40. Dan juga kad kesihatan kasih makmur ini telah dilancarkan pada 18 Januari 2022, di mana peruntukan pada waktu itu adalah 10 juta ringgit dengan penerima sebanyak 18,000 orang bermula 2022. Dan alhamdulillah seterusnya untuk 2023 peruntukan untuk kad kasih makmur ini telah bertambah sekali ganda, di mana peruntukannya telah meningkat sebanyak 20 juta ringgit dan penerimanya sudah tentu meningkat sekali ganda lagi, daripada 18 kepada 31,600 orang. Okey. Ini bermakna ramai yang mendapat manfaat daripada kad kesihatan yang disediakan di bawah program Pahang First ini. Antara objektifnya bagaimana untuk kita memastikan agar ini tercapai di bawah program ini, Yang Berhormat Datuk? Okey, untuk kita, saya nak cerita tujuan kita memberikan kad ini. Okey, kad ini adalah kita berikan kepada warga emas golongan B40 dan juga orang OKU, orang kurang upaya, di mana kad ini bagi memudahkan mereka untuk mendapatkan rawatan di klinik-klinik. Jadi pemegang kad ini ataupun penerima bantuan ini tidak perlu beratur panjang ataupun ambil masa yang lama di klinik kerajaan, dan kad ini boleh digunakan di klinik swasta, di mana sebanyak 150 buah klinik telah dipilih untuk menjadi klinik panel kita bagi penggunaan kad ini. Ini adalah salah satunya, dan kita jadi dahlah warga emas itu sakit, jadi tidak memerlukan mereka untuk mengambil masa yang lama untuk mendapatkan rawatan. Salah satunya daripada tujuan kita memberikan kad inilah. Okey. Pasti akan ada kelayakan yang perlu ditepati untuk memastikan agar individu tersebut layak mendapat akses kepada kemudahan yang disediakan di bawah kad kesihatan ini. Okey, seperti yang saya katakan tadilah, warga emas mestinya golongan B40 dan juga OKU yang layak, yang kita pertimbangkan untuk mendapat keistimewaan pemegang kad. Adakah mereka perlu membuat sebarang pendaftaran atau mereka akan secara automatik? Kalau untuk OKU, kalau untuk OKU kita ambil yang berdaftar dengan JKM. Dan juga untuk warga emas pun macam itu, separuh daripada JKM dan separuh lagi daripada pemimpin setempat lah, yang mana mereka rasakan layak untuk menerima sumbangan ataupun menerima
keistimewaan kad ini. Berapa nilai bantuan yang diberikan di bawah kad? Okey. Di dalam kad ini ada RM500. Okey, setiap pemegang kad RM500 dan akan ditolaklah mengikut berapa kali mereka pergi ke klinik dan juga berapa jumlah perbelanjaan telah mereka lakukan melalui kad tersebut. RM500 dalam masa tempoh? Setahun. Jumlah yang agak besar juga ya saya kira. Alhamdulillah. Banyak membantu sebenarnya. Jenis-jenis perubatan yang mereka boleh dapatkan jenis perubatannya kita yang biasalah, sekiranya mereka demam biasa, sakit biasa. Tetapi untuk mereka yang mendapatkan rawatan, contohnya darah tinggi ataupun kencing manis, sakit jantung yang memerlukan rawatan berkala, memang kita tidak layaklah untuk dapat. Mereka telah mendapat jadual yang tertentu daripada ataupun mendapat jadual yang diberikan oleh hospital atau klinik untuk mendapatkan rawatan mereka. Jadi mereka yang mempunyai sakit seperti itu, kita tak layaklah dan tidak menggalakkan untuk memohon kad ini. Vaksinasi juga boleh digunakan untuk? Ya, boleh. Contohnya kalau ada influenza kadang-kadang. Ya, boleh. Dia tak berada di bawah jadual imunisasi kebangsaan. Boleh. Ya. Boleh. Sekiranya pemegang kad ni ada rezeki ataupun peluang untuk menunaikan umrah, pergi ke luar negara, boleh mendapat vaksinasi. Okey. Sekiranya jumlah itu tidak dihabiskan dalam masa setahun, akan ada tamat tempohnya atau boleh dilanjutkan ke tahun berikutnya? Okey. Sekiranya tidak habis dalam tempoh setahun, maklumlah sakit kita tak tahu. Betul. Kan. Ada masa tak sakit, masa sakit. Dan mereka boleh menggunakan kad ini untuk mengambil vitamin-vitamin, kesihatan, makanan tambahan dan juga kepada warga emas boleh juga mengambil contohnya pampers lah. Faham. Benda macam itulah. Dan sekiranya tidak habis, memang kita tidak bawa ke depan. Dan untuk tahun hadapan, insya-Allah sekiranya ada rezeki, mereka akan mendapat lain 500 yang semula. Maksud tidak akan ada penambahan lah untuk tahun hadapan. Jadi sebaiknya dihabiskanlah jumlah kad yang diberikan 500 tu, saya kira agak besar jumlahnya untuk memberi rawatan sepanjang tahun. Kadang-kadang ada tahun itu mungkin alhamdulillah kesihatan diberikan baik, mungkin jumlahnya tidak diguna pakai. Contohnya peralatan kesihatan, saya ada pampers, contohnya kerusi roda, mungkin alat-alat lain untuk membantu kesihatan mereka, adakah boleh dibeli juga melalui kad? Boleh, tapi kita tahu kalau macam kursi roda tu memang harga dia lebih mahal sedikit. Jadi sekiranya lebih daripada 500, terpaksalah keluarga menambah untuk membeli peralatan tersebut. Tapi 500 tu saya kira sangat membantu untuk golongan B40. Kalau kita kira jumlah yang menerima adalah 30,000, didarab dengan 500 adalah 20 juta. Ya. Satu inisiatif yang cukup baik yang dilaksanakan di bawah Kerajaan Negeri Pahang, di bawah Esko Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita Keluarga Negeri Pahang. Selain daripada itu juga, mungkin Datuk boleh kongsikan perancangan yang telah pun diatur oleh Kerajaan Negeri untuk memastikan kesihatan rakyat negeri Pahang ini sentiasa terjaga. Okey, kita bukan saja kad ini Cik Syuhada, tapi kita memang bermacam-macam lagi bantuan yang Kerajaan Negeri berikan kepada rakyat negeri Pahang. Contoh saya kata tadi, daripada kecil, daripada kita juga ada satu lagi program yang kita namakan Permata Makmur. Permata Makmur ini adalah sumbangan kepada setiap kelahiran di negeri Pahang. Setiap kelahiran di negeri Pahang, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM300 untuk baby. Dan pecahannya adalah RM50 kita buatkan hamper. Contohnya sekiranya ada pemimpin-pemimpin setempat nak menziarah baby yang lahir, kita sediakan hamper sebanyak RM50 dan RM250 lagi adalah simpanan SSPN untuk baby tersebut. Okey, simpanan yang bagus untuk masa akan datang bagi yang saya katakan tadi, daripada mula lahir sehingga warga emas, macam-macam bantuan. Selain daripada itu, di tengah-tengahnya memang banyaklah, contohnya pelajar cemerlang, pelajar untuk yang masuk darjah 1, yang masuk tingkatan 1, yang pelajar menduduki SPM dan juga STPM, dan juga yang ada di universiti lah. Dan untuk makluman Cik Syuhada semua
semua ini adalah cetusan idea daripada Menteri Besar Pahang, itu yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja. Dan alhamdulillah setakat ini memang apa yang kerajaan Negeri Pahang lakukan memang mendapat sambutan dan semestinya memang untuk kebajikan rakyat Negeri Pahang. Saya rasa saya nak jadi rakyat Pahang lepas ni. Boleh. Tapi syaratnya perlu individu pasangan yang berada di Pahang, perlu menetap di Pahang ataupun kalau dah menetap di Pahang walaupun IC bukan 06 tapi ada dalam masa tahun lama insya-Allah. Tapi saya sangat suka kalau Cik Syuhada jadi rakyat Negeri Pahang. Sebabnya untuk hujung tahun ini kami akan mengadakan program kahwin beramai-ramai. Okey, saya tergelak sekejap tu. Dia macam kena situasi ni. Okey, banyak sebenarnya manfaat yang diterima. Kalau bukan saya pun mungkin penonton yang sedang menonton sekarang ini kan boleh cari pasangan daripada IC 06. Tengok IC dulu. Terima kasih Wak Datuk secara ringkas dan diisi kita untuk kongsi berkenaan dengan program Pahang First ataupun berkenaan dengan kad kesihatan warga emas di bawah program Pahang First ini. Terima kasih sekali lagi Abang Datuk bersama kita hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan dengan program yang disediakan di negeri Pahang.